Hai hai hai, what's up guys? Okey, berjumpa lagi di channel Cikgu Suri. Okey, hari ini Cikgu akan berkongsi untuk PDP semester 1 iaitu bab pengeluaran, bab pengeluaran. Okey, kaedah yang mana kita akan memfokuskan kepada kaedah pemeriksaan. Okey, jadi untuk topik ini dia tidak banyak, kita hanya fokus memang untuk kepada kaedah pemeriksaan. Nah, kita akan lihat apakah kaedah-kaedah yang terdapat dalam pemeriksaan untuk aktiviti pengeluaran. Okey, jadi kalau para pelajar telah bersedia, mari kita teruskan untuk melihat apakah kaedah pemeriksaan dalam pengeluaran. Okey, check it out. Okey, para pelajar, seperti yang cikgu telah maklumkan sebentar tadi, hari ini kita akan lihat untuk subjek semester 1, bab yang kedua, iaitu tajuk pengeluaran yang mana cikgu akan memfokuskan kepada kaedah pemeriksaan. Okay, jadi kalau para pelajar telah bersedia, cikgu akan teruskan dengan kita punya PDP lah. Okey, apa kaedah pemeriksaan? Okey, sebelum itu kita akan lihat objektif. Apa objektif kita untuk pembelajaran pada kali ini? Okey, di akhir pembelajaran ini cikgu harap para pelajar dapat menghuraikan kaedah pemeriksaan yang mana dia ada dua kaedah pemeriksaan. Satu yang dinamakan sebagai pemeriksaan menyeluruh dan yang kedua dinamakan sebagai pelan persampilan. Okey, jadi kita akan lihat apakah itu pemeriksaan menyeluruh dan apakah pelan persampilan. Okay, kita lihat yang pertama dahulu sebelum itu kita lihat dahulu apakah itu yang dimaksudkan dengan kaedah pemeriksaan. Okey, kaedah pemeriksaan di sini merujuk kepada satu kaedah pantas untuk mengesan proses pengeluaran dengan melakukan aktiviti pengujian produk, pengukuran dan aktiviti sentuh. Maknanya kita memeriksa produk yang bakal kita keluarkan. Okey, tujuannya dilakukan kaedah pemeriksaan ini adalah satu, supaya organisasi ataupun pengurus dapat mengesan kecacatan pada proses pengeluaran dan produk yang dihasilkan. Maksudnya kita dapat mengesan masalah yang berlaku pada peringkat awal. Okey, kemudian pemeriksaan ini juga akan membolehkan tindakan penambahbaikan dilakukan ataupun diambil lebih awal sebelum kecacatan ataupun kesilapan itu menjadi bertambah teruk. Jadi itu antara dua tujuan kaedah pemeriksaan. Okey, para pelajar, seterusnya kita akan lihatlah apa kaedah yang terdapat dalam pemeriksaan. Okey, seperti yang pada awal tadi, kita ada pemeriksaan menyeluruh dan yang kedua kita ada pelan persampilan. Okey, apakah kedua-dua kaedah ini? Okey, kita lihat dahulu pemeriksaan menyeluruh. Namanya pun pemeriksaan menyeluruh, jadi daripada namanya itu pun para pelajar sedia maklum. Maknanya kita periksa setiap produk, setiap proses secara menyeluruh. Tidak ada yang dikecualikan lah maksudnya. Okey. Kaedah di mana semua produk yang dikeluarkan melalui proses pemeriksaan. Okey, contohnya kalau dalam sehari itu kamu mengeluarkan 100 pasang baju, jadi menggunakan kaedah pemeriksaan menyeluruh, 100 pasang itu akan diperiksa satu persatu. Semua akan diperiksa.
Okey. Kaedah ini dia sesuai untuk produk secara tempahan dan tidak sesuai untuk produk secara masa. Kenapa? Okey, untuk produk secara tempahan, kalau para pelajar masih ingat, ya, produk secara tempahan, kuantiti produknya tidak banyak ataupun tidak besar. Okey, sebab kita tempah produk tersebut. Okey, mungkin dia dalam kuantiti 1, 2, 3 produk, ya, yang membolehkan kita memeriksa produk itu dengan detail. Kita memeriksa produk itu satu per satu. Okey, kenapa tidak sesuai dengan produk masak? Okey, produk masak adalah produk yang dikeluarkan secara besar-besaran. Okey, jadi maknanya kuantiti produk itu ada banyak. Jadi kalau kita mau periksa satu per satu, maknanya dia akan mengambil masa yang lama. Sebab itu dia tidak sesuai untuk produk secara masak, tetapi sangat sesuai untuk produk secara tempahan. Okey, melibatkan barang. Okey, tengok di sini ya. Melibatkan barang yang memerlukan ciri-ciri keselamatan yang ketat, jumlah yang kecil dan tidak mengalami kerosakan sekiranya diuji. Okey, itu bagi pemeriksaan menyeluruh. Okey, seterusnya pelan persampilan. Okey, ini kaedah yang kedua dalam kaedah pemeriksaan, iaitu pelan persampilan. Persampilan, sampel. Maknanya kita ambil contoh sahaja. Okey, apa itu pelan persampilan? Pemeriksaan yang dilakukan ke atas beberapa sampel yang diambil secara rawak dalam satu kumpulan produk. Okey, maknanya dalam produk yang dikeluarkan, 100 helai baju yang dikeluarkan, hanya 10 sahaja yang akan mewakili produk-produk yang lain untuk diuji. Okey. Ya, sampel akan mewakili kumpulan produk yang diperiksa. Macam yang cikgu cakap tadi lah. Ya, sampel akan mewakili kumpulan produk yang diperiksa. Okey. Dan kumpulan produk akan diterima jika sampel itu mematuhi piawaian. Okay, contohnya, kalau daripada 100 helai baju yang kamu keluarkan, kamu ambil 10 sampel untuk diuji, sekiranya ke-10 sampel itu semuanya mematuhi piawaian, maka dianggap produk-produk yang lain ataupun baju lain tu, baju yang lain yang telah dikeluarkan itu dianggap mematuhi piawaian. Okey. Jika sampel yang diperiksa banyak rosak, maka kumpulan produk itu akan ditolak. Jadi maksudnya pemeriksaannya itu akan bergantung kepada sampel yang telah diambil secara rawak lah. Ya, kalau 10 sampel yang diambil itu semuanya mematuhi piawaian, mematuhi standard, maka diandaikan kumpulan produk yang lain juga akan sama. Ya, semuanya akan mematuhi standard. Tapi sekiranya 10 sampel yang kamu ambil itu ada yang rosak ataupun ada yang tidak mematuhi standard, maka diandaikan kumpulan yang lain juga ada yang mengalami kerosakan, maka kumpulan itu akan ditolak. Okey, boleh faham ya untuk pelan persampilan. Okey, dan dia sesuai untuk produk secara massa dan produk secara kelompok. Ya, yang memerlukan pengeluaran secara besaran. Yang mana apabila kita buat dia punya pemeriksaan, dia akan mengambil masa yang panjang. Ya, sebab itu dia akan ambil beberapa produk sahaja untuk mewakili produk-produk yang lain. Okey. Untuk pelan persampilan ini dia terdapat dua jenis pelan persampilan. Okey, satu yang dinamakan sebagai pelan persampilan tunggal dan yang kedua dinamakan sebagai pelan persampilan berganda dua. Okey, kumpulan produk akan diterima jika sampel mematuhi piawaian, ya, macam yang cikgu telah jelaskan sebentar tadi. Okey, jika sampel yang diperiksa banyak rosak, maka kumpulan produk akan ditolak keseluruhannya. Okey, para pelajar, kebaikan ya pelan persampilan ini adalah masa yang lebih singkatlah, ya. Kita hanya ambil beberapa produk sahaja, ya, beberapa bilangan produk untuk mewakili kumpulan produk yang lain. Jadi kita tidak perlu periksa satu per satu berbanding dengan
kaedah yang pertama tadi, iaitu kaedah pemeriksaan menyeluruh. Kalau pemeriksaan menyeluruh, maknanya dia mengambil masa yang panjang. Ya, sebab kita kena periksa satu per satu. Okay, yang kedua, sesuai untuk pengeluaran berskala besar. Macam jenis pengeluaran berkelompok dan secara masa. Kalau yang pemeriksaan menyeluruh, dia lebih sesuai untuk pengeluaran secara tempahan yang dikeluarkan dalam kuantiti yang sedikit. Okey. Kemudian lebih menjimatkan kos sebab tidak melibatkan keseluruhan produk dan sesuai ke atas produk yang berbahaya. Ya, yang mana kita tidak perlu periksa satu per satu. Okey. Kelemahannya pula, ya, risiko terhadap barang yang tidak diperiksa mengalami kecacatan. Okey, sebab andaian untuk pelan persampilan, apabila sampel yang diambil semuanya mematuhi piawaian, ya, diandaikan yang lain juga akan mematuhi piawaian. Tetapi risiko kepada barang yang tidak diperiksa itu adalah tinggi. Ya, kita tidak tahu sekiranya kumpulan produk yang tidak diperiksa itu betul-betul semuanya mematuhi standard ataupun tidak. Ya, sekiranya dia ada terdapat mungkin 1-2 dalam produk itu yang cacat ataupun yang tidak mematuhi standard, maka dia akan memberi kesan kepada pengeluaran organisasi. Okey, yang kedua, reputasi organisasi akan terjejas. Okey, ini berkait kepada yang pertamalah, apabila terdapat barang yang tidak diperiksa mengalami kecacatan dan telah sampai ke pasaran, maka pengguna akan beli barang yang rosak ataupun barang yang tidak mematuhi standard. Okay, apabila pengguna membeli barang tersebut secara tidak langsung, ya, dia akan menggugat reputasi organisasi. Pengguna akan mengandaikan organisasi itu mengeluarkan barang yang tidak berkualiti. Okey, seterusnya, kesukaran untuk membeli sampel yang tepat untuk pemeriksaan. Sebab sampel hanya dipilih secara rawak sahajalah, ya. Okey, jadi para pelajar, itu antara dua jenis kaedah pemeriksaan. Ya, kaedah pemeriksaan secara menyeluruh dan kaedah pelan persampilan. Okey, jadi sampai jumpa lagi untuk perkongsian video-video akan datang. Okay, teruslah ke channel Cikgu untuk melihat video-video selain video semester pertama ini. Ya, Cikgu juga ada sharekan untuk semester 1 dan semester 3. Okey, dan Cikgu ucapkan terima kasih di atas kesediaan para pelajar menonton video Cikgu. Jemputlah rakan-rakan yang lain, ya, yang belum kongsikan channel Cikgu ini, ya, datang ke channel Cikgu untuk kamu memberi sokongan kepada Cikgu, ya. Maksudnya kamu like, share and subscribe lah channel Cikgu sebagai tanda sokongan kepada Cikgu untuk terus menghasilkan video-video yang terbaik untuk manfaat para pelajar di luar sana. Okey, jadi itu sahaja dari Cikgu. Sekian dan terima kasih. Jumpa lagi. Bye.